Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma la sahlata illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul sa'ba illa ma syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Alhamdulillah, pertama-tama kita memanjatkan syukuran kepada Allah SWT kerana dapat kita berjumpa pada malam ini dalam durus ataupun kita mempelajari syariat Islam. Syariat Islam yang kita bandingkan dengan undang-undang manusia. Jadi kita telah pun bertemu 3 kali sebelum ini. Alhamdulillah, tuan-tuan yang mungkin miss kuliah ini ataupun pelajaran ini boleh lihat dalam YouTube lah. Kita punya Rosdi ada buat rakaman ya, telah pun di-upload dalam YouTube. 3 kelas yang pertama tu lah. Pada hari ini kita meneruskan kita punya perbincangan. Kita masih lagi membincangkan khasais syariat Islamiyah, ciri-ciri perundangan Islam, apa dia punya karakteristik dia. Kalau sebagai selingan ataupun sebagai flashback, 3 kelas yang ketiga yang teman kita yang sebelum ini kita telah membincangkan syariat Islam ini adalah syariat Rabbaniyah. Yang kedua, syariat Islam ini bersifat Alamiyah. Rabbaniyah bersifat ketuhanan divine law. Yang kedua, dia bersifat Alamiyah, universal, sejagat. Dan yang ketiga itu kita bincangkan syariat Islam ini bersifat syumul, lengkap, komplit, lengkap dan melengkapi. Jadi pada malam ini kita akan pergi kepada ciri yang keempat. Rujukan antara saya rujuklah dalam untuk kita punya pertemuan ini. Buku kecil dia, Al-Islamu Syariatul Zaman wal Makan. Islam ini syariat sepanjang masa zaman. Kita pun pada zaman ni kan. Wal makan, bukan makan makan ini adalah tempat. Biasa dia dengar Allahumma salli Islam, Allahumma salli Madinah fi kulli makan. Ada orang berdoa kan, ya Allah berilah pertolongan kepada mujahidin fi kulli makan, dalam setiap tempat. Setiap tempat lah. Dulu ada seorang lah, bila doa ni dibaca, ada orang kata apa doa ni banyak makan. Jadi makan ini adalah tempat. Jadi untuk malam ini, kalau ikut buku ini, ciri yang seterusnya adalah Al-Aqa' wa Tajaddud. Syariat Islam ini dia bersifat adil, bersifat tetap, tawabit. Ada yang dia bersifat taghayyur, bersifat apa ni, anjal. Maksudnya dia boleh adapt dengan flexible environment, flexible lah. Tapi saya pergi bayang ni kita akan bincang. Ya, saya rasa saya nak lompat dulu, bukan lompat ni, ciri lagi. Tapi saya pergi dulu kepada yang ciri yang keempat ni. Saya nak pergi kepada dulu syariat Islam ini bersifat mudah, al-yusr wal basatah wal maqbuliyah. Syariat Islam bersifat simple, mudah.
Dan dia very reasonable. Mak kuliah ni maksudnya dia satu benda yang sesuai dengan pikiran manusia. Dan untuk tujuan ini ada dua buku pula. Yang satu, Al-Islamu Dinut Taisir. Islam ni adalah Dinut Taisir, simple religion. Kalau terjemahan Inggeris kan. Buku ni kecil tapi saya beli masa saya pergi Mesir. Menarik buku ni. Dia diterangkan sepatutnya kita dalam bab syariat Islam ni sebab mudah ni, mungkin kita perlu kelas juga yang akhir baru buat bagian ni. Dan ada lagi buku yang ditulis oleh ulama Tunisia, Maqasid Syariat Islami. Maqasid ni mana tujuan syariat Islam. Kita biasa dengar kan maqasid. Ini ditulis oleh Alama Fadilatul Alama Ustaz Imam Muhammad Fahir Ibn Ashur. Orang panggil Ibn Ashur. Dia ulama Tunisia. Bila saya pergi Tunisia tahun lepas, saya lihat banyak kitab dia yang ditulis oleh. Dan buku ni pun ada terjemah dalam bahasa Inggeris. Buku Maqasid Syariat Islam ni ada terjemah dalam bahasa Inggeris, terjemahkan oleh Islamic Foundation di London. Masa saya pergi di Leicester. Islamic Foundation ni satu pertubuhan yang didirikan kebanyakan orang-orang Pakistan. Dia buat satu pertubuhan, dia punya base dekat Leicester. Okay, dalam tajuk ini, dia dalam buku ini, dalam kitab ini dia tajuk As-Samaha Awalu Awsafi Syariah wa Akbaru Maqasid. Dia kata syariat Islam ni, the simplicity tu, syariat Islam ni satu perundangan yang mudah ni adalah sifat-sifat syariah ni yang awal. Dan juga tujuan dia yang paling besar. Maknanya apabila Allah meletakkan syariat Islam ini sebagai syariat yang mudah, itu adalah tujuan utama. Akbar maqasidihah. Maknanya satu tujuan utama. Sebab tu Islam ni bukan satu agama yang susah kan? Okey. Okey, saya pergi kepada pertama ni, kita cari dulu seperti mana dalam perbincangan kitab ini. Setiap bila dia kata bila syariat Islam ni bersifat syumul, sifat rabbaniyah, sifat alamiah, kita tengok dulu apa yang dikatakan dalam ini. Apakah dalil-dalil itu? Jadi kalau orang tanya kita boleh jawab lah. Jadi dalam Quran banyak ayat-ayat Quran yang menyatakan kenapakah syariat Islam ini bersifat mudah. Antaranya Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, dalam surah yang berkaitan dengan puasa 185. Al-Baqarah 185. Kalau ini ayat berkaitan dengan puasa, daripada ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat puasa itu, di hujung ayat puasa itu Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah berkehendaki untuk kamu kemudahan, dan Allah tidak menghendaki untuk kamu kesusahan. Maknanya kalau Allah perintahkan puasa itu pun bukan Allah nak susahkan kita. Sebab tu dalam ibadah puasa, antara tunjuk ibadah puasa ni bukan satu yang benda sukar kan. Orang sakit tidak dikenakan, tidak wajib puasa. Orang musafir boleh berbuka. Tapi orang Melayu ni, satulah sifat orang Melayu ni, dia kalau musafir pun dia tak nak buka. Betul tak? Dia orang Melayu ni, dia puasa ni, dan dia puasa alhamdulillah bagus lah. Kalau kita lah tuan-tuan daripada Kuala Lumpur nak balik Kuala Terengganu ke Kota Baru ke, naik kereta kan, kalau bulan Ramadan ni saya rasa orang Melayu tak buka. Padahal boleh buka tu, tapi kita macam tak seronok buka kan. Kita rasa macam pelik. Malah nak ganti. Itu satu juga hujah lah. Tapi saya nak katakan dalam kalau ikut apa
Kalau saudara baca dalam tafsir fi Zilal Quran Asy-Syaikh Said Qutb, dia punya pendapat lebih kepada kena buka. Dia macam dia kata Allah bagi rukhsah, Allah bagi kemudahan. Maksudnya macam kita ada kemudahan, kita macam act lah tak buka. Dia punya dia lah. Tapi nak katakan syariat Islam ini tidaklah satu syariat yang dia tak benarkan langsung kita buka. Walaupun ibadat puasa tu nampak macam susah, tapi dia bukanlah tak ada pengecualian. Okey, itu yang pertama ayat Quran. Allah juga mengatakan dalam surah Al-Hajj ayat 78, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah tidak jadikan untuk kamu pada agama ini satu kesusahan. Mana? Kalau kita tengok secara keseluruhan syariat Islam ini, dia memang Allah bukan nak susahkan kita. Nanti kita akan bincang lagi Surah Al-Baqarah lagi ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini ayat yang kita baca kan, amanah rasul bima unzila kan, sampai ada ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang itu kecuali apa yang dia terdaya. Maknanya taklif maknanya bebanan. Bebanan ni dia hanya kalau kita berupaya buat. Sebab tu dalam Islam ini, kanak-kanak dia tidak wajib, sebab dia belum ada lagi, tak cukup syarat balik, akil, bawa balik, akil, balik. Orang Melayu kata akil balik kan. Akil balik tu maknanya bahasa Arab tu. Akil maknanya asalnya, tapi kita sebut akil lah. Kita Ramli yang selalu kata akil saya ni belum akil balik. Akil maknanya orang yang berakal lah. Akal dia dah sempurna. Jadi segi kanak-kanak ni dia hanya dibebankan bila dia dah cukup sampai akil balik. Maknanya balik tu maknanya dia dah balik balawa, maknanya dia dah sampai had lah. Walaupun ulama berbeza pendapat lah. Ada kata mubalik ni perempuan lagi, ada kata ada yang umur 15, maknanya ada berbeza khilaf lah. Tapi maknanya Islam ni tidak bebankan satu benda kecuali dengan orang tu ada mempunyai kemampuan untuk buat. Sebab tu orang gila juga kita tidak ada satu bebanan. Tadi kanak-kanak kan, kalau dalam perundangan barat pun dia mengambil kira juga benda tu. Sebab tu dalam undang-undang barat dia kata budak-budak ni, dia kata dalam istilah Latinnya doli incapax. Doli incapax maknanya dia tidak berupaya untuk melakukan jenayah. Sebab tu kalau budak-budak melakukan jenayah, dia bunuh orang ke apa, tak boleh kita hukum dia. Sebab dia dianggap tidak tahu apa yang dia buat. Seterusnya dalam Al-Baqarah juga, faman turra ghaira baghin wala 'adin fala isma alaihi. Ini tentang kalau kita orang kalau kita dalam keadaan darurat, dalam keadaan darurat, kalau kita boleh bawa satu benda yang darurat. Ini maknanya dalam satu kaedah dalam undang Islam, ad-darurat tubihul mahzurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Apabila berlaku darurat, dia mengharuskan benda yang asalnya haram. Mahzurat yang haram. Jadi dalam undang Islam, makan daging babi itu haram. Tapi bila dah tiba waktu darurat dan tak ada makanan lain kecuali ada daging babi je, ketika itu boleh makan. Tapi makan pun bukanlah makan untuk sampai menjilat jari. Itu dah bukan makan, itu bukan darah. Dia makan sekadar untuk nak supaya tak mati lah. Sebab kaedah darurat itu pun ada kaedah lain pula. Ad-darurah tuqaddiru biqadriha. Dia mengikut kadar. Maksudnya kalau kita setakat kita makan, kita boleh selamat, okey lah. Kalau sampai makan sendawa ni, itu dah bukan, itu bukan darurat lah tu. Sampai menjilat jari macam makan KFC juga, itu dah hukum lain
Jadi dia dalam kaedah dia al-masyaqqah tajlibut taysir. Ini semua kaedah. Kalau saudara belajar perundangan Islam memang krono. Dia banyak kawaid fiqhiyah, kaedah-kaedah fiqh ni. Al-masyaqqah tajlibut taysir. Apabila berlakunya kesusahan, dia akan memudahkan. Idza daqa ittasa'a. Kalau benda tu asalnya hukum dia makin sempit, jadi dia makin luas. Dia ada kaedah dalam perundangan Islam. Jadi ni semua kaedah-kaedah kawaid fiqhiyah ni diambil daripada hadis, daripada Quran, daripada hadis. Dia bukan saja ulama suka buat kaedah. Macam kaedah al-umur bimaqasidiha. Ini kaedah pertama dalam perundangan Islam. Setiap perkara ni ikut dia punya niat. Al-umur bimaqasidiha. Setiap perkara ni kita tengok intention dia. Maknanya every act is determined by intention. Satu perbuatan kita diukur daripada niat. Niat itu daripada hadis lah. Innamal a'malu binniyat. Itu hadis yang kalau saudara baca mana-mana kitab hadis, kalau Imam Nawawi Mata Arba'in itu dia tentang hadis yang pertama. Sebab tu kalau kebanyakan, kalau setengah-setengah ulama-ulama orang tulis kitab, dia suka mulakan dengan hadis ini. Sebab dia nak pastikan intention kita betul. Okey, dia kata apa? Kata pengarang ni, fahadhihi nusus wa ghairuha tu'akkidu ta'kidan jaziman anna al-islam bimada'ihi sam'a la yukallifu al-insana fawqa taqatihi. Kesemua nusus ini, nusus maknanya dalil-dalil ini, nafsu ini, dan semuanya tu'akkidu ta'kidan, dia menekankan dengan satu penekanan yang jelas bahawa Islam ini dari segi prinsip-prinsipnya yang mudah ini tidak membebankan manusia mengatasi melebihi apa yang dia mampu buat. Jadi Islam ini kalau dia suruh kita buat satu perkara pun, dia pastikan kita boleh buat. Sebab tu kalau kita tengok contoh dalam ibadah, dalam perkara semayang, Islam suruh kita semayang 5 kali sehari. Tapi apabila keadaan kita semayang tu dalam keadaan kita tak ada apa-apa, kita disuruhlah kalau kita semayang, kalau kita sihat, kita tak pergi travel, ketika tu kita semayang zuhur 4 rakaat macam biasa kan. Tapi bila berubah je, contohnya kita sakit, kaki kita tak boleh nak diri, automatik dia jadi boleh duduk kan. Dan duduk tak boleh juga, boleh baring. Maknanya dia mudah, dia tak adalah sampai berdiri sepanjang masa, tak kira apa jadi pun. Dia tak ada. Lepas tu kalau kita travel, mungkin kita nak main susah, dia boleh dibenarkan jamak ni main zuhur dengan main asar. Lepas tu maghrib dengan isyak. Jangan jamak maghrib isyak dengan subuh tadi, tak boleh dah. Subuh dia independent, dia tak boleh. Cuma yang ni. Lepas tu boleh asar pula yang 4 rakaat. Zuhur, asar dengan isyak. Maghrib jangan pandai-pandai nak qasar pula. Yang qasar ni yang 4 je. Jadi mudah. Kalau kita pergi dekat naik kapal terbang, tak payahlah tanya dengan para pramugari tu mana kiblat. Semayang mudah. Kita semayang duduk tu boleh semayang lah. Tapi kita orang Melayu ni dia nak cari kiblat juga. Dia orang Melayu lagi tu kalau musuh perempuan, macam mana dia terkung? Tak ada terkung tak semayang. Tapi sekarang okey dia pun. Sebenarnya pakaian yang muslimat kita pakai tu, kalau pakai baju kurung, pakai tak boleh dah semayang, tak ada masalah pun. Tapi dia nak jadi terkung je. Ada setengah orang kalau semayang mesti cek kain. Semua tak boleh. Tak tahu jadi apa dah. Dia dah biasa lah. Lepas tu kita kena bezakan antara agama dengan adat. Lah bukanlah dalam masa yang kita boleh pakai kain. Saya betul orang Melayu juga. Saya ada pergi overseas dengan kawan saya. Dia tak bawa kain. Tak bawa kain. Tak boleh tidur lah. Padahal musim sejuk tu, cek kain juga, pinjam kain saya. Kita bawa kain. Memang orang Melayu ni tidur nak pakai kain juga. Sedih dia tak sedap pakai keluar tu
Dia memang pelik lah sebenarnya kan, tapi itulah budaya kita, tak masalah pakai kain dulu. Okey. Kata pengarang ini juga, as-samaha suhulah al-muamalah fi i'tidal. Maksud syariat Islam ini bersifat mudah. Dia syariat Islam ini dia ambil sikap pertengahan, i'tidal. I'tidal ni fahiya wasat baina tadiq wa tasahul. Pertengahan ini adalah pertengahan dari segi tadiq, terlampau sempit ataupun terlampau nak senang sangat. Dia senang. Islam ini wahya raji'atun ila ma'na al-i'tidal wal 'adl wa tahu. Okey. Cara Islam ini dia ada istilah. Kalau kita belajar undang-undang Islam, dia ada satu istilah dia panggil ifrat wa tafrid. Ini kalau saudara biasa belajar undang-undang Islam, biasa dengan istilah ini, ifrat wa tafrid. Islam ini satu agama yang dia bertengahan. Dia tidak suka ifrat yang terlebih-lebih sangat. Dia melampau. Ataupun tafrid, terlampau senang sangat pula. Dia tak boleh. Islam ni dia sederhana. Dia letak tengah-tengah, wasat. Sebab tu apabila dalam Quran mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah kata, dan begitulah Allah jadikan kamu ini, umat Islam ini ummatan wasata. Ummah yang pertengahan. Kalau ikut Sa'id hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri an Rasulullah SAW, fahiya fil ma'na al-ayat anna al-wasat wal 'adl. Kalau ikut ada hadis, maknanya ummatan wasat tu, wasat tu bermakna umatnya tengah-tengah lah, adil. Adil maknanya dia tidak baik antara ifrat wa tafrid. Dia tidak sangat melampau, tidak sangat terlalu ringan. Jadi dia dua, dia tengah-tengah. Ini istilah ni kena istilah yang kita kena ingat lah. Ifrat wa tafrid. Jadi kalau orang belajar sangat, kalau saudara belajar sangat, tengok istilah ifrat dengan tafrid ni, kita boleh faham. Ifrat yang ulang balik adalah melampau. Dia ke kanan sangat. Ekstrim terlampau. Yang tafrid pula terlampau nak meringan sangat pula. Dia nak orang mengipulah kan. Bahasa betulah ada. Yang fraud itu ekstrim kan? Fraud terlampau ekstrim nak semua ni tak boleh sikit haram itu fraud. Kalau yang tafsir pula tak kisahlah, semua okey lah, itu pun tak boleh ke? Dia tengah-tengah. Sebab itulah dalam Quran Allah mengatakan ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum. Antara dalam Quran ni Allah mencela orang-orang ahlul kitab. Ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Sebab mereka ni taghlu. Mereka ni la taghlu fi, janganlah kamu melampau dalam agama kamu. Sebab kalau kita lihat, kita beri contoh. Tengok contoh dalam Islam Saya nak beri contoh. Ini minta maaf lah, saya nak beri contoh supaya kita mudah faham. Kita tengok orang Islam, dalam Islam ada hukum tentang hukum haid. Tahu haid okay. Bila orang perempuan datang bulan haid dulu, kita tahu dalam haid ini orang perempuan tak sembahyang. Macam mana hubungan suami isteri, antara suami dengan orang perempuan yang dalam keadaan haid ini? Okay. Islam ni dia ambil pertengahan. Kalau saudara baca dalam ni berkaitan dengan haid ni, orang Yahudi ni dia ambil satu sikap yang ifrat, terlampau sangat. Dia apabila dia perempuan haid ni, dia tak campur langsung, tak berbual, tak makan bersama, dia tak tidur bersama, dia terus anggap perempuan ni macam kotor sangat. Dia terlampau syarif, melampau sangat. Orang Kristian pula terlampau mudah pula. Dia tak kira haid tak haid, dia berbantai. Dia terlampau mudah sangat pula. Islam tidak. Okey, Islam dia kata boleh bersama, tapi tak boleh mengadakan hubungan kelamin, tak boleh. Sebab darah itu darah kotor. Saya nak cerita tapi saya malu. Tak ceritalah.
Bukan apa, ada satu cerita seorang ustaz ni, seorang ulama. Apa saya tak nama. Nanti yang kita ceritakan. Bukan apa, sebab ada budak-budak macam tak nak kan. Saya nak ceritakan apa? Bukan, tapi untuk tujuan pengajian ni saya nak cerita tadi hukum head yang bagi contoh. Hukum head itu orang Yahudi ni dia terlampau keras kan. Tak boleh langsung. Bukan saya tak boleh, bukan saja dia tak ni, dia tidur dengan isteri dia. Islam kata tak boleh bersama, tapi tidur tak ada masalah. Kalau kita nak istimta mana kita nak, kata orang tu nak bergurau senda kat kita, tak ada masalah. Tapi tak boleh yang kita melakukan hubungan kelamin, itu saya tak boleh. Sebab apa? Darah haid darah yang kotor. Okey. Orang Yahudi pula terlampau keras, orang Kristian pula terlampau ringan kan. Dia tak kisah. Jadi dua-dua ni ifrat atau tafrid. Bagi contoh mudah lah, ifrat atau tafrid macam mana? Macam itulah. Jadi Islam dia tengah-tengah. Kita boleh makan bersama, kita boleh ni, tapi tak boleh tu saja, tak boleh mengadakan hubungan kelamin. Nampak? Dia tafrid. Jadi dia wasat. Dia tak sampai ekstrim ke kanan, tak ekstrim ke kiri. Betul juga benda lain. Maksud Islam ni, dia agama Islam boleh kahwin. Orang Kristian kata tak boleh kahwin. Kalau dia dibanci tak boleh kahwin. Sedangkan perkahwinan itu satu benda ya. Bagi dia kalau kita kahwin itu, dia akan mengganggu ibadah kita. Bagi orang dia lah, bagi pahaman dia, kalau kita jadi padri ni, tujuannya adalah untuk kita mendekat kepada Allah, pada Tuhan lah. Jadi dekat pada Tuhan. Kalau ada isteri dia mengganggu. Bagi dia mengganggu. Jadi dia rasa jadi seorang abid itu seorang yang betul-betul orang yang kuat ibadat, dia kena hilang gangguan-gangguan itu. Islam tidak begitu. Islam dia ajar perkahwinan ni sunnah lagi. Man raghiba an sunnati falaisa min. Rasul kata siapa yang tak suka dengan sunnah aku ni, dia bukan dari aku. Sebab tu dalam perundangan Islam, dalam cara Islam pernah ada 3 orang sahabat jumpa dengan isteri Rasulullah, tanya macam mana amalan Rasulullah. Bila dia tanya amalan Rasulullah, dia dapati Rasulullah ni memang kuat ibadat lah. Jadi seorang dia rasa dia macam nak lawan Rasulullah. Oleh kerana Rasulullah ni dia buat semayang malam. Jadi yang seorang ni dia buat satu ni lah, satu sumpah lah, satu ketetapan. Aku tak nak lagi malam-malam, aku akan tinggalkan isteri aku tak nak tidur, nak semayang 4 jam, nak semayang malam ni. Nak tunjukkan dia ni seorang yang kuat ibadat. Yang seorang pula kata, aku nak puasa 24 jam. Maknanya bukan nak puasa Ramadan saja, bukan puasa Isnin Khamis saja, tapi nak puasa banyak benda. Nak macam nak lawan Rasulullah lah. Akhirnya Rasulullah tahu benda tu. Rasulullah marah. Rasulullah kata, aku yang paling orang yang bertakwa dengan kamu, tapi aku semayang malam, aku juga tidur sama isteri aku. Aku puasa tapi aku juga buka. Maknanya Islam marah kalau kita terlampau ekstrim kan. Sebab tu kita jangan terlampau ekstrim sangatlah. Sebab tu dalam Quran kata, ya ahli kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampau di agama kamu. Kita tahu kan dalam surah Al-Baqarah, kita biasa baca kan, macam mana bila Nabi Musa suruh Bani Israel ni, suruh apa ni, orang Yahudi ni, suruh Nabi Musa AS suruh mereka sembelih, cari lembu kan, untuk disembelih kan. Tengok macam mana orang-orang Yahudi. Patut suruh cari lembu tu, ambil lembu, terus sembelih lah, carilah mana lembu tu kan. Dia tidak. Dia tanya lembu macam mana, warna macam mana, lembu tu makan apa. Dia Yahudi semua ada perangai itu. Dia suka menyusahkan. Dan sebab tu Rasulullah kata, "Lau zabahu ayatan baqaratan la ajazatuhum, walakin shaddadu fashaddadu alaihi." Apa? Rasulullah kata, kalau mereka ayat pertama tu, bila perintah pertama datang, Nabi Musa kata, Allah perintahkan sembelih lembu kan. Terus beli, ambil lembu sembelih. Kan senang kan? Tapi oleh kerana mereka susah kan, mereka kata lembu macam mana? Allah susahkan juga. Kan tak pasal-pasal. Cari lembu.
Kalau kali pertama terus beli kan senang, tapi dia nak susah-susahkan. Akhirnya Allah kata walakin syaddadu, mereka menyusahkan. Fasyaddada Allah alaihim. Maka Allah menyusahkan. Nak lawan dengan Tuhan. Lawan nak act kan. Kan nak susahkan, Allah susahkan lagi susah. Kan tak pasal-pasal dari lembu yang warna macam gini. Kalau tak mudah je. Sebab tu kita tuan ada masa-masa dia. Kalau Islam dia sangat melarang kalau kita tanya banyak soalan. Kadang-kadang benda tak berlaku boleh kita tanya. Lepas tu Rasulullah kata, antara Rasulullah kata zaman turunnya wahyu ni, dalam buku Ibnu Taisir ni, dia bagi contoh macam mana apabila orang menyusahkan kan. Padahal kadang-kadang benda senang dia. Dia bagi contoh ni, ambil dalam buku Al-Islam Ibnu Taisir. Orang tanya Rasulullah, ini dalam hadis riwayat Abu Hurairah, khatabana Rasulullah faqala ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajj fahajju. Rasulullah berkhutbah kepada para sahabat, dia kata wahai manusia, Allah telah memfardukan ke atas kamu haji, maka lakukan haji. Fahajju. Faqala rajul, afi kulli 'amin ya Rasulullah. Ada seorang lelaki tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, haji ni setahun sekali ke Rasulullah? Setiap tahun ke? Rasulullah kata perlu haji. Dia kata setiap tahun ke? Fasa kata Nabi SAW, hatta qalaha ar-rajul salasa. Rasulullah diam sampailah lelaki tanya 3 kali, ya Rasulullah, fi kulli 'amin ya Rasulullah. Rasulullah kata Allah telah perintahkan, Allah telah fardukan kepada kamu haji, maka buatlah haji. Jadi dia kata, ya Rasulullah, adakah setiap tahun? Rasulullah diam. Adakah setiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah diam. Adakah setiap tahun Rasulullah? Rasulullah diam 3 kali. Rasulullah kata apa? Tengok, Rasulullah ini cara Rasulullah mendidik. Qala Rasulullah SAW, lau qultu na'am la wajabta. Kalau aku kata ya, tak tanya ke kamu? Kan? Sebab soalan kamu tu, kalau kamu tanya, menyebabkan kalau aku cakap ya, jadi tak tahu. Letih kita punya ni. Tahun depan kena pergi lagi. Tahun depan pun kena pergi. Nampak? Wali masa tak tahu, adakah kamu terdaya nama itu? Kamu terdaya. Sebab tu kadang-kadang soalan tu ada masa boleh makan tuan. Baru Rasulullah bagi nasihat, zaruni ma taraktu. Biarkan apa yang aku dah tinggalkan aku benda yang aku tak tinggal pada kamu. Maksudnya aku cakap haji, papa lah tu kan. Jangan tanya banyak-banyak. Fa inna ma halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim. Rasulullah kata hanya sedia mereka yang sebelum kamu ni jadi musnah ni kerana mereka banyak bersoal. Soal jawab. Suka tanya soal banyak. So lepas saya bulan dia kata soalan kan. Wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Dan mereka suka berdebat dengan para nabi mereka. Ni masalah itu orang-orang sebelum kamu ni yang jadi musnah ni sebab apa? Sebab mereka pertamanya suka banyak soal. Tak salah soal, tapi tengoklah dan suka ikhtilaf, suka bersisih pendapat dengan nabi mereka. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku memerintahkan kepada kamu pada satu perkara, ambillah benda itu setakat apa yang kamu termampu. Wa idza nahaitukum an syai'in fad'u. Apabila aku larang satu benda pada kamu tinggalkan. Nak kan senang kan? Tapi dia susah. Sebab tu ada juga dalam kisah lain juga, ada seorang sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah puasa yang paling baik? Dia kata boleh tak aku puasa hari-hari? Rasulullah kata tak boleh. Jangan. Kalau saya nak puasa nak puasa bulan Ramadan. Saya tu ada. Kalau kamu nak puasa juga boleh. Iaitu puasa Isnin dengan Khamis. Sebulan 3 kali. Kita kalau boleh dalam bulan tu
dia panggil yaumul dalam apa dia, dalam 3 hari pertengahan bulan tu kita sunat berpuasa. Dia kata aku boleh buat lebih dari itu. Apa dia? So kata kalau nak buat lebih itu boleh buat Isnin dan Khamis. Isnin dan Khamis. Dia kata aku ni boleh buat lagi. So kata kalau kau nak buat ke, kamu buat macam Nabi Daud. Selang sehari. Hari ni puasa, besok buka. Nanti kalau hari Isnin puasa, hari Selasa tak puasa, hari Rabu puasa balik. Macam itulah contohnya. Akhirnya dia ambil yang itu, dia ambil yang last. Dia puasa lah, puasa sampai dia dah tua. Dah tua tu, dia buat ke? Tapi lepas tu, masa dah tua tu, dia beritahu dengan para sahabat, dia kata, aku menyesal, maksudnya aku ambil mula-mula. Kan? 3 hari sebulan tu lah. Tapi aku nak tunjukkan kekuat. Masa muda, masa tu mungkin masa muda dia rasa okey kan. Bila makin umur makin meningkat, dia rasa. Tapi kat situ juga ulama mengatakan sahabat-sahabat ni, apabila dia dah ambil satu daripada Rasulullah, dia tak tinggalkan. Maksudnya kalau dia ambil benda tu, dia minta benda tu. Tapi bila dia dah buat, dia istiqamah sampai dia mati. Itu para sahabat ni itulah. Tapi maknanya tuan-tuan, kita ni ambil yang kita termampu lah. Tak payah kita apa ni? Kalau kita tak ni, kalau kita tak apa ni, tak mampu, tak payah buat sampai. Sebab tu dalam Islam ini, dia ada orang selalu membaca benda ni khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Ada orang kata benda ni, kalau ikut Ibnu Ashur, dia kata ini adalah perkataan khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah perkara pertengahan. Ada orang kata benda ni hadis, tapi dia kata sebenarnya ini adalah kata-kata Mutrif Ibn Abdullah bin Syahir At-Tabi. Orang yang tabi'i ni maknanya orang yang tinggal bersama Rasulullah sebagai sahabat. Orang yang hidup bersama sahabat, hidup yang bersama Rasulullah, beriman dengan Rasulullah sampai mereka mati. Maknanya sampai Rasulullah mati, mereka tak murtad, itu dipanggil sahabat. Tapi kalau orang zaman Nabi itu, mereka ni beriman dengan ajaran Rasulullah, lepas tu mereka pula tak murtad, lepas tu mati pun mereka tak murtad. Itu adalah orang yang dipanggil sahabat. Orang yang hidup bersama sahabat dipanggil tabi'i. Orang yang hidup bersama tabi'i, tabi'i. Kita ni tabi'i dah beratus orang. Itu dia istilah tabi'i. Nanti kadang-kadang kalau terima tabi'i, apa benda tabi'i tadi? Tabi'i itu mana orang yang tinggal bersama sahabat. Orang yang sempat, macam saya banyaklah sahabat-sahabat yang tak sempat jumpa Rasulullah, tapi dia sempat yang bergurukan para sahabat lah. Okey. Jadi ada seorang tabi'i, dia mengatakan khairul umur awsatuha, sebaik-baik umur adalah pertengahan. Kata pengarang ni wabak tuhum yarwihi hadisan. Dia kata ada setengah pendapat mengatakan ini adalah hadis, bahawa musnad. Tetapi dia kata dari segi isnad dia banyak lemah. Isnad maknanya dia punya change, dia punya rantaian kan, itu lebih lemah. But ilmu hadis ni tuan, satu ilmu dalam Islam yang dia memang satu yang maknanya ilmu hadis ni, para hadis ni, mereka nak ambil hadis ni, mereka akan lihat sanad. Banyak dia punya ilmu-ilmu dia lah. Sebab tu dia bukan suka-suka ambil. Kalau dalam sanad tu ada orang yang mungkin orang fasik, dia tu kan. Jadi sebab tu dalam hadis ini satu sumber dalam penggunaan Islam. Tapi hadis macam-macam bahagian, ada hadis sahih, ada hadis dhaif dan sebagainya. Okey. Kata pengarang ini, Rasulullah juga mengatakan wafil hadis sahih, ada hadis sahih an Jabir bin Abdullah. Jabir Abdullah qala Rasulullah rahimahullahu rajulan samha idza ba'a, samha idza ishtara, samhan idza qada. Allah SWT, Allah merahmati mana-mana orang yang mereka ini mudah apabila membeli belah. Bila jual beli ni mereka mudah. Dia jual mudah. Samha idza ishtara, kalau dia jual pun mudah, dia beli pun mudah.
Ada. Kemudian okey, kita sambung kan. Okey, Rasulullah kata apa ni, Allah amat menyayangi orang yang apabila dia seorang lelaki ke yang apabila mereka membeli dia akan jual beli apabila mereka ini berhukum hakam pun mereka ambil mudah, mereka tak susah. Jadi kalau kita buat transaction ini, kita kalau boleh jangan terlampau susah sangat kan. Lepas orang peniaga ni dia kena ada sifat tolak ansur tu kena kira contohlah kalau kita peniaga ni tu kita harga kadang-kadang dia orang letak harga pandai dulu peniaga tu letak 95 sen lah, RM4.90. Apa salah kita harga genap sebenarnya kan. Kadang-kadang kita bayar, mana kalau kita jadi pembeli ni, kalau kita bayar RM4.90 tu kita bayar RM5 je lah, tak payah nak mana mudah-mudah, tak payah terlampau. Kadang-kadang saya nak juga tu RM90 balik. Betul juga lah penjual pun mana kena ada mudah lah, jangan terlampau nak tak boleh bincang kosong sebab Allah sayang ni. Allah kata Allah menyayangi seseorang yang dia mudah dalam perkara, dia tak ada banyak sangat songerau kata dia mudah. Okey. Wa wasafa al-Islam bisamaha sabita bi adillatil Quran was sunnah. Dia kata apabila Islam meletakkan cara Islam ini satu yang mudah, dia dah sabit daripada dalil-dalil daripada Quran. Nanti saya baca ya. Yuridullahu bikum yusra wa la yuridu bikum usra wa ma ja'ala 'alaikum fid din haraj. Ma yuridullahu yaj'ala 'alaikum min haraj. Banyak ayat-ayat Quran. Dan dalam hadis sahih an Ibn Abbas rahimahullah radhiyallahu anhuma,
an Rasulullah SAW annahu qala ahabbuddin ila Allah al-hanifiyyah samha. Dalam banyak-banyak agama yang Allah paling suka agama, ahabbuddin adalah yang bersifat mudah. Dan dalam hadis riwayat daripada Abi Hurairah, inna ad-dina yusrun wa lan yushadda hadha ad-din ahadun illa ghalaba. Rasulullah mengatakan sesungguhnya ad-din ini, Islam ini satu agama yang mudah dan tidak ada sesiapa yang boleh menyusahkan agama ini, kecuali kalau dia susahkan dia akan tewas. Maknanya kan dinul ghaliban. Maknanya kalau ada manusia yang cuba nak menyusahkan agama ini, agama mudah tapi dia cuba nak susahkan, Rasulullah kata dia tu yang akan tewas, bukan agama. Agama tak ada apa. Maknanya kalau ibarat berlumba tu, maknanya kalau ibarat agama ni berlumba dengan manusia tu, agama akan menang. Sebab kalau orang yang susahkan dia, akhirnya dia akan tewas. Bermakna orang ini dia akhirnya akan peras. Bantu kita tu tuan, jangan terlampau syahid sangat. Masalah orang Islam kalau Melayu tu kadang-kadang terlampau nak tunjukkan mereka ni sayang agama, tapi kadang-kadang tak praktikal juga, terlampau keras. Sebab tu kita tuan-tuan, kita bila kita belajar bab ini, kita cuba praktikkan dalam diri kita juga lah, supaya kita ni jangan terlampau keras. Sebab Islam ni agama yang simple. Bila agama simple, kalau kita terlampau keras, orang sebab fitrah manusia ni suka benda mudah. Betul tak? Sebab tu kita jangan terlampau. Contohlah orang baru masuk Islam, kan? Kita terus ajak mereka pergi qiyamul lail, sedangkan dia semayang pun tak tahu lagi. Jom lah qiyamul lail, bangun pukul 3 pagi. Saya tak tahu lah, orang lain tak tahu lah. Tapi saya sebenarnya secara peribadi sekali boleh lah. Kalau qiyamul lail ni tuan, kalau yang bagus ni kita buat seorang. Sebab kita kata Melayu, kadang-kadang kita terlampau jadi ni. Memang buat qiyamul lail berjamaah bagus, bukanlah kata tak bagus, nak latih bagus, tapi itu sekali dah, kan tak buat dah. Sedangkan Islam ni agama yang terbaik dia ialah biarlah kita buat tu benda tu walaupun sikit tapi berkekalan. Daripada banyak buat sekali je. Contoh nak tunjuk dia kuat agama, bangun pukul 3 pagi sampai subuh tak tidur. Itu lah 15 tahun sekali je buat. Tak boleh juga. Biar dia bangun, contohnya kan, kalau kita katakan nak jadi seorang ni, kita semayang subuh pukul apa? Kita ambil subuh katakan pukul 5.45 ke 5.50, kita bangun 5.30 contohnya kan. Lepas tu kita buat 2 rakaat tak apa. Lepas tu Islam ni dia lebih baik kita buat untuk begitu, kita tetap. Ataupun kalau kita tak boleh sangat nak qiyamul lail pun, kita bangun subuh yang lebih awal, lebih baik daripada kita kan. Sembahyang kita buat tahajud bagus, bukan tak bagus, tapi subuh buat lewat pukul 3 pagi buat subuh adalah wajib. Qiyamul lail ni adalah tak wajib. Jangan salah faham, bukan saya menentang. Saya nak katakan kadang-kadang kita tak tahu penekanan. Sebab tu kalau Yusuf Qaradawi tulis buku Fiqh Aulawiyat, kita tahu keutamaan. Jangan sampai kita, yang kalau kita mampu kita buat, kan? Tapi jangan, lebih baik kita buat yang ni, yang apa tu, yang apa dipanggil, yang sikit tapi berkekalan. Contohnya kita ni saya nak malam memang susah, tapi kita bangun subuh dengan waktu yang terbaik. Kita terbaik baca Quran, nak tunjuk hebat, baca satu hari baca sampai 3 juzuk. But dia kadang-kadang kita mudah jemu. Sebab tu kita kena pelbagaikan. Jangan kita
terlampau syari sangat, nak jaga juga 3 juzuk. Lepas tu dah penat, tak buat. Lebih baik kita baca mungkin 5 ayat satu hari, contoh. Tapi berkekalan, lebih baik daripada kita baca tambah banyak, lepas tu baca sekali tu je. Kita buat diri kita sendiri. Kita tahu kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membatasi, jadi kita mampu. Jadi kalau kita mampu satu hari kita sibuk, kita mampu baca Quran mungkin 5 ayat, tak apa. Baca dengan tadabbur, baca dengan tengok terjemahan, baca tengok tafsirnya. Lebih baik daripada kita baca 5 juzuk sekali tu dia baca dah. Kau tak baca dah. Lepas tu lompat-lompat. Itu sebab tu kita kena ada apa ni, agama ni bukan satu benda yang kita mesti harus berperang dalam semua masa. Ada masa kita boleh jadi, ada masa kita tak payah jadi. Sebab tu Rasulullah kata dalam hadis yang riwayat oleh wa fil hadis as-sahih fil Bukhari, dalam hadis sahih Bukhari wa ghairuhu, anna Rasulullah SAW ba'asa Aliyan wa Mu'adzan ila al-Yaman. Rasulullah mengutus Sayyidina Ali dan juga Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ila al-Yaman. Rasulullah hantar mereka ke Yaman. Rasulullah kata, wa qala lahum, Rasulullah mengatakan kepada mereka, yassira wa la tu'assira wa basyira wa la tunaffira. Naklah kamu permudahkan, jangan kamu menyusahkan. Naklah kamu beri berita gembira, jangan sampai orang lari. Jangan buat satu benda orang lari dari kamu, orang makin jauh dari kamu. Sebab tu kamu beri berita gembira, jangan terlampau nak susahkan orang. Wa qala Rasulullah SAW di ashabihi, Rasulullah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, innama bu'istum muyassirin wa lam tub'asu mu'assirin. Sesungguhnya kamu ini, hadisnya kamu ini diutuskan untuk jadi orang yang mudah. Bukan kamu diutuskan untuk menyusahkan orang. Kita semua ni tuan-tuan, dan orang Islam, bagi duta orang Islam ini, kita naklah jadi orang yang mudah. Jangan kita menyusahkan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, daripada Aisyah, kana Rasulullah SAW ma khuyira baina amrayn illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun isman. Rasulullah SAW apabila diberi pilihan, ada dua perkara ni diberi pilihan, dia akan pilih yang paling mudah selagi benda tak berdosa. Sebab kalau ada dua pilihan, dia pilih yang mudah, dia tak pilih yang susah selagi benda tak berdosa. Kalau berdosa boleh dah. Contohlah kalau kita saya kata ni kan, kalau benda yang mudah ni, kita kalau contohlah kita lihat sembahyang tamam, sembahyang apa ni jamak, dua-dua boleh. Tapi kalau Rasulullah dia pilih yang mudah, iaitu tamam, apa ni qasar. Jadi itu. Jadi kalau dua pilihan, dua-dua boleh. Kecuali dua-dua tak boleh, ataupun yang satu lagi ni yang boleh ni, jadi kalau kita buat dosa lah tu lain. Jadi kalau ada dua pilihan, Rasulullah dia pilih yang mudah. Rasulullah tidak pilih yang sebab tu Rasulullah dia kalau kita lihat tu dalam sirah banyak contoh-contoh Rasulullah ni bersifat sama dalam perundingan dengan orang-orang bukan Islam. Tengok dalam Hudaibiyah kan. Saya tak tahulah kalau sekarang orang Islam katakan dia tak ada, kita bagi contoh lah. Kalau kita lah yang berunding dengan kafir jahiliyah masa Hudaibiyah, apabila Rasulullah dalam Hudaibiyah tu, orang kafir Quraisy hantar Suhaib bin Amr kan. Suhaib bin Amr ni berunding dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW ni mula-mula syarat dalam perjanjian tu dia tak tulis Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah minta supaya tulis dengan Bismillahirrahmanirrahim. Suhaib tak mahu. Suhaib kata tak boleh. Kami tak iktiraf Ar-Rahman ni. Kami tak kenal. La arifu hadza, dia kata aku tak kenal benda ni, aku tak tahu apa benda ni. Kau orang Islam tahulah, aku tak tahu. Aku tak iktiraf apa yang kamu nak Bismillahirrahmanirrahim ni. Dia kata apa? Rasulullah kata tak apa. Rasulullah yang tulis Sayyidina Ali. Rasulullah kata tak apa, tulis. Apa yang kamu tulis? Dia kata tulis Bismikallahumma. Kata kafir ni,
Dia kata tulislah dengan nama Tuhan dah. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok Rasulullah, kan? Walaupun nampak, kalau kita ingat benda tu macam benda prinsip Bismillahirrahmanirrahim ni kan, macam mana orang boleh Bismillahirrahmanirrahim mengkaping dia degil tak mau je kan? Rasulullah tahu. Tak apa. Tulis pula Muhammad Rasulullah, tak juga. Rasulullah kan tulis, tak apa, ikut dia boleh nak. Dia kata apa? Muhammad Ibn Abdullah. Tuan-tuan nampak? Itu menunjukkan toleransi sampai peringkat tu. Itulah Islam, tuan-tuan. Bukan macam semua dalam perkara semua kita nak keras. Kan? Kadang-kadang kita ni keras ni, tak tahu apa yang kita keras, kita tak tahu. Kita main keras je. Semacam. Jadi kadang-kadang kita, sebab tu kadang-kadang banyak perbuatan-perbuatan kita ni yang menyebabkan orang bukan Islam tak tertarik dari Islam. Ni bahaya ni kita. Kita rasa kita nak ni. Cuba tuan-tuan tengok dalam apa isu yang berkaitan dengan Islam dalam negara kita. Tengok dalam website nama ni. Tengok cara orang Islam react kat benda. Isu apalah, isu nama Allah ke, isu BBN dulu tu kan. Okey, kalau kita nak react tak ada masalah. Tapi cuba tengok komen-komen orang Islam yang kata Islam ni. Yang mana? Ni celaka kafir ni apa ni? Ni ke akhlak orang Islam tuan? Nak pertahan Islam tapi guna perkataan-perkataan celaka, perkataan kurang ajar, perkataan apa. Macam mana orang bukan Islam nak tertarik dari Islam? Ini ke akhlak orang Islam tuan? Minta maaf lah, I beg to differ. Saya rasa bukan mereka. Kita kena faham, orang-orang ni orang yang tak faham Islam. Kalau mereka buat benda yang kita mungkin tak setuju sekalipun, bukan cara je kita guna istilah-istilah yang besar. Rasulullah SAW ni, orang kafir Quraisy, apa yang mereka tak buat pada Rasulullah? Apa yang mereka tak buat pada Rasulullah? Tapi bila berlaku Fathul Mekah tuan, tengok apa Rasulullah buat pada mereka. Berapa ramai yang diampunkan. Fazhabu antumut tulaqa. Pergilah kamu semua dibebaskan. Rasulullah masuk Fathul Mekah, berlaku rumah Mekah bukan dengan sombong, bukan dengan tu. Dia masuk mula-mula tu dia terus tunjuk pada Allah. Maknanya humility tu, humbleness tu. Itu dia banyak sangat penuh dengan outrage, penuh dengan marah. Dia dakwah tak lakukan pun, tapi saya pun nak marah. Jadi bagi saya kan, perbuatan umat Islam kat Malaysia ni kebanyakan, minta maaf lah, kebanyakan yang menyebabkan orang tak tertarik dengan Islam. Kita punya perbuatan ni. Sebab tu kita kena muhasabah diri kita sendiri lah. Jangan saya bukan kata kita tak perlu pertahankan Islam dulu, tapi kena cara. Kalau dua orang tu mereka buat kata nak menghina Islam, makan daging babi tu, dia pun bukan Islam. Mungkin dia tak tahu pun. Kalau dia tahu sekalipun tuan, kita engage dengan mereka. Tak mesti terus kita nak ni. Kita engage dengan mereka, kita kena tunjukkan akhlak-akhlak kita. Sebab tu saya bagi saya lah, saya berpendapat banyak lagi benda-benda yang kita tak explore. Kita asyik nak marah je kepada. Jadi orang bukan Islam pun tak apa ni, tidak tertarik dengan kita. Rasulullah SAW pernah orang Yahudi, pernah orang kafir Quraisy tuan-tuan kencing dekat masjid Nabi. Kencing. Tuan-tuan, kalau ada orang katakan orang kafir datang dekat orang kita kencing dekat masjid, tuan-tuan buat apa ke? Tuan-tuan buat apa? Kalau tuan-tuan tak belasah dia, memang tuan-tuan ni tak dikatakan pendekar Islam. Betul tak? Rasulullah, sahabat pun juga ada perangai dulu. Bukanlah saya kata kita tak boleh ada rasa gira, rasa nak pertahankan apa tu, kena ada. Oh, kita semangat kan. Tapi tengok Rasulullah buat apa? Badui tu tuan. Kalau tuan-tuan tengok perangai Badui memang gitu pun Badui ni. Badui kalau tuan-tuan tak saudara pergi dah dekat mana-mana padang pasir, Badui tu, tak kira dia pergi mana dia dapat dia bantu lah. Kan? Rasulullah SAW bila orang kafir datang kepada dia, datang masuk masjid Nabi, kencing dekat dalam masjid Nabi. Bukan surau Abu Mutra, masjid Nabi. Sahabat ni dah
lah, hari ni ada pakai pedang ni, nak Omar tahu lah kan. Rasulullah kata biarkan, dia tengah kencing, jangan kamu tegur, nanti terputus, bahaya. Mana bukan mana tak bagus lah kita tahan kencing ni kan, tak bagus. Lepas tu apa? Dia berkencing. Rasulullah kata, Rasulullah tegur dia baik. Rasulullah kata, ni masjid, boleh masjid tak boleh lah kencing ni. Orang ni, orang kafir yang Quraisy ni, orang Badui ni, dia kata apa? Dia terima nasihat Rasulullah. Dia kata apa? Dia kata apa ni? Irhamni. Apa ni? Lebih kurang dia kata kan? Aku minta Allah kasihanilah aku dan kau. Jangan kasih orang lain. Dan apabila Allah tegur, apabila Rasulullah tegur kan, pada yang kencing tu, orang sahabat-sahabat dah nak pukul lah. Jadi Rasulullah pun tegur dia. Dia kata apa? Dia kata, aku terima teguran kamu tu, tapi dia berdoa, dia kata apa? Ya Allah, Engkau mulia, Engkau kasihanlah aku dengan Nabi Muhammad. Aku dengan Muhammad. Yang lain tu jangan kasihan. Rasulullah dia kata itu. Rasulullah kata apa? Rasulullah kata, kamu ni menyempitkan benda yang luas. Rahmat Allah ni luas. Yang kamu sempitkan apa? Nampak cara Rasulullah tegur tu, nampak? Rasulullah kata, Rasulullah tak marah dia. Jadi sahabat dia kau berseronok. Dia dengar berseronok. Dia tu bila sahabat-sahabat nak pukul, dia geram. Dia berdoa pula, ya Allah, Kau kesianlah aku dengan Muhammad. Yang lain jangan kesian. Rasulullah kata, jangan buat itu. Allah ni, rahmatullah ni, Allah ni mesti rahmat Allah ni, kasih sayang Allah ni luas. Apa kamu sempitkan pada aku, luka dengan aku je? Nampak? Untuk inilah, macam gini macam mana orang tak tertarik? Itu kencing tuan. Tapi kalau kita tengok Sayyidina Ali cerita kan, Sayyidina Ali yang pernah kita dalam perang orang ni orang ludah. Dah sampai nak bunuh musuh, dia meludah. Musuh tu ludah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tak tarik balik pedang dia, tak bunuh. Pening musuh dia. Macam mana ni? Kalau kita tengah waktu perang, musuh pula kita nak bunuh, kalau kita mungkin kesian lagi, tapi dia ludah kita tuan-tuan, bapak tak nak bunuh, dia bunuh ke? Dan Ali pula, bila dia nampak orang tu ludah, dia makin tarik pedang dia. Pentinglah musuh tu. Dia kata macam mana ni kamu ni? Dia kata aku memang nak bunuh kau, tapi ketika aku dah nak bunuh kau tu, memang aku bunuh kerana Allah. Tapi bila kau ludah aku, ketika tu aku dah nak bunuh bukan kerana Allah, kerana marah. Hadza jilun Quraniyun. Inilah generasi Quran. Inilah generasi yang patut kita lahirkan. Sebab tu kena ada ilmu tu tuan. Nak demo ke nak apa tu buat, tapi kena ada ilmu. Ada seorang lagi jumpa Rasulullah, yang Rasulullah, saya nak masuk Islam, tapi satu je saya minta, saya benarkan saya berzina. Benarkan saya berzina. Kalau kita tuan-tuan, celaka kau. Nak masuk Islam, masuklah, kenapa nak berzina pula? Rasul kira apa? Tuan-tuan, boleh nak berzina, tak masalah. Tapi yang nak tanya kamu ada ibu tak? Ada. Ada kakak tak? Ada. Ada adik perempuan tak? Ada. Okey, kalau kamu berzina, maknanya kamu berzina sama ada isteri seseorang, ataupun anak perempuan seseorang lain, ataupun adik seorang perempuan seorang lain. Macam mana? Boleh tak kalau seorang tu zina dengan mak kamu setuju tak? Kau marah tak? Tak boleh. Dengan adik kamu perempuan tak boleh. Dengan isteri kamu tak boleh. Jadi macam manakah kamu boleh benarkan diri kamu berzina dengan perempuan yang sama ada isteri orang, ataupun mak orang, ataupun adik perempuan orang lain? Sebab kan mak kuliah tadi kan mudah, orang boleh faham. Sebab tu kita kena engage, kena berdialog, kena tunjukkan. Mungkin kadang-kadang dengan akhlak kita je kita orang dah tertarik dengan Islam. Tak perlu lagi kita nak bercakap pun. Sebab tu orang kata lisan maqal afsah min lisan lisanul hal afsah min lisan maqal. Akhlak tu lebih baik daripada kita bercakap banyak. Okey, tadi saya kata Rasulullah SAW apabila diberi pilihan dua perkara, dia akan mengambil yang paling mudah, yang paling simple.
selagi mana benda itu tidak berdosa. Wal murad minal ismi madalah syariatu ala tahrimi. Yang dimasukkan dengan dosa itu adalah perkara yang ada syariat, ada yang dalil berdasarkan dalil syariat maka itu haram. Qala Syatibi fil fasl tsani. Okey. Berdasarkan hadis-hadis, berdasarkan semua yang saya terangkan tadi, Asy-Syatibi. Ini nama-nama yang kita kena hafal tuan. Kena tahu Syatibi, Ibnu Asyur. Kalau saudara belajar perundangan Islam, khususnya belajar maqasid syariah ni, di nama-nama Izzuddin Abdul Salam, Syatibi. Syatibi ni ulama Spanyol, Spain. Spanyol dulu tuan, ramai Melayu ulama. Sebab dulu Spanyol ni bumi Islam. Syatibi ni tulis buku yang berkaitan Muwafaqat. Dia seorang yang ulama yang hebat lah. Jadi Syatibi mengatakan, dia kata apa? Inna adillata ala raf'il kharaj min hadhihi al-ummah balagat mablagh al-qat'i. Bastadalla lidzalika bi katsir min adillah allati dzakarnaha. Okey, dia kata apa? Kata Syatibi, semua dalil-dalil yang mengangkat kharaj, yang apa ni, semua dalil yang apa dalam bahasa Melayu ni, semua dalil yang mengatakan agama ni mudah lah. Rafi'il Arab maknanya yang dia angkat benda yang susah. Segala dalil yang mengatakan yang untuk umat ini, yang mengatakan Islam ni agama yang mudah ini, dia telah mencapai hampir kepada maqam ataupun tahap qat'i. Dalam Islam ni, dalam kita belajar ni ada istilah qat'i zanni. Qat'i ni benda yang dah putus. Contohnya semayang 5 waktu, itu qat'i. Semayang zuhur 4 rakaat tu qat'i. Dari dia dah qat'i, tak ada khilaf lagi. Jadi kata Syatibi kata, kalau kita lihat semua dalil dalam Quran ni, dalam hadis semua, maknanya kita umat Islam ini apabila Islam ni agama yang mudah ni, dari dalil yang mengatakan Islam yang mudah ni, boleh katakan dah sampai ke pangkat yang dah putus lah, yang tidak ada keraguan ni. Maknanya Islam ni agama yang mudah, kita nak katakan. Ya, sebab itulah kata Syatibi, dia kata Ibnu Asyur, kerana apa Islam ni satu agama yang mudah? Sebab syariat Islam ni agama fitrah, dan fitrah manusia ni dia suka benda yang mudah. Tak ada manusia yang suka benda susah. Betul tak? Kita akan suka benda yang mudah, benda yang ringan, benda yang apa. Betul tak? Kalau antara naik tangga dengan naik lift, betul nak guna tangga kan? Tingkat 14, naik tangga ke naik lift? Naik lift kan? Tapi Ahmad Ibrahim bagi dia makan kambing dekat parlimen. Dia naik tangga 14 tingkat. Lepas tu badan dia slim dia. Saya terpanjat tengok. Kita semua naik lift, dia naik tangga 14 tingkat. Lepas dia makan kambing tu, dia naik tangga 14 tingkat. Kita pula turun tangga pun tak boleh, bukan naik. Kita pilih lift lah. Benda mudah, manusia memang suka benda mudah. Betul tak? Manusia tak ada manusia yang suka benda yang susah. Sebab tu Islam ni, oleh kerana dia agama fitrah, antara perkara fitrah ni dia suka benda mudah. Benda tu apabila Islam agama fitrah dan manusia pun suka benda yang mudah, sebab tu Islam, syariat Islam ini bersifat mudah. Dia mengambil kira mudah. Sebab tu ibadat semayang, ibadat puasa, ibadat apa, semuanya ada rukhsah. Dalam Islam ni ada dua, satu panggil perkara azimah, istilah azimah. Istilah apa ni? Rukhsah. Azimah maknanya benda yang kita kena buat hukum asal. Kalau nak tulis dalam bahasa Jawi dia, Ain, Zai, Ya, Mim, Ta marbuta. Azimah. Azimah ni bermakna hukum asal lah. Contohnya, hukum asal kita kena sembahyang 4 rakaat dan zuhur. Tapi bila rukhsah, ada kelonggaran. Kalau kita pergi ke travel, kita boleh sembahyang 2 rakaat. Itu rukhsah lah, kelonggaran. Dari segi ilmu leadership ni,
dari segi leadership, dari segi kepimpinan ni. Kalau kita seorang pemimpin, lepas tu kalau kita pemimpin ni, untuk pengikut kita kena bagi rosak. Tapi untuk diri kita sendiri, biar kita pilih azimah. Sebab tu Islam, tuan-tuan. Kalau untuk diri tuan-tuan, tuan-tuan buat. Sebab tu dalam semayang, tuan-tuan. Kalau kita semayang ni, kalau kita imam, lebih baik kita baca ayat-ayat yang ringkas. Tapi kalau kita semayang seorang-seorang, bacalah banyak-banyak. Kalau kita semayang berjamaah, sebab dalam belakang kita jamaah ni macam-macam. Ada yang tua, ada yang segaun, macam-macam. Ada yang nak berurusan, nak kerja malam, macam-mana. Sebab tu kalau kita, tuan-tuan, contohlah tuan-tuan nak pergi airport, nak pergi Kuching ke, nak pergi luar negeri kan, hari Jumaat semayang dekat Masjid Kirai. Kalau tuan-tuan jadi imam, janganlah buat baca ayat sejadah. Ramai orang tinggal kat bawah. Kena praktikal lah. Dulu ada kawan-kawan saya, dia pergi semayang dekat apa ni SCCT hari Jumaat. Imam tu baca sejadah, surah Al-Quran dia baca alif besar. Setengah daripada orang tu mufarakah semua. Banyak semayang sendiri. Semayang mufarakah ni kita semayang berasing kan? Sebab apa? Orang nak kejar flight. Tempat tu, lagi tu tempat tu, kalau tempat tu kalau surah kecil, orang nak semayang ramai. Kalau kita semayang, tak payahlah kita berzikir sampai macam kita zikir yang panjang-panjang ni. Tak nak berdoa pun tak ada masalah. Sebab orang lain nak semayang juga. Kita masih sedap zikir. Kadang-kadang orang Islam ni bantu hal juga. Sebab tu benda-benda Islam ni benda mudah. Tapi bila kita buat macam gitu, jadi orang kan tak pasal-pasal kita buat hal kita. Sebab tu kata tadi, kita kena pandai dengan keadaan. Kita jangan sampai buat benda tu kata wajib. Kalau jadi imam main kat sini, jadi imam waktu hari Jumaat dan subuh, kalau boleh pak imam tu mungkin dalam sebulan sekali dia akan buat sejadah. Sebab tak mahu nanti orang ingat wajib. Ada setengah mungkin dia tak faham. Dia kat dia Jumaat memang kena buat dia tak tahu. Jadi dia takut nak semayang lagi. Datang sekali pun tak tahu lagi kan. Sebab apa? Panjang dia. Kenapa ada Jumaat panjang yang lain sikit? Tapi bukan, jangan salah faham, bukan saya nak kata baru tak boleh. Tapi kena tengok, kalau kita dah semua yang kita datang, kita dah kenal sahabat-sahabat tu lain. Kadang-kadang orang yang baru tak tahu, dia baru nak belajar Islam. Buat orang masuk masjid, semayang masjid, macam-macam kaedah tuan. Ada seorang pemuda tak pernah pergi masjid, tiba-tiba pergi masjid. Seminggu pergi masjid, main waktu, zuhur, one time, punctual. Lepas seminggu tak semayang lagi. Pak Imam tanya dia, hari tu nampak kat masjid semayang. Memang, kenapa? Sekarang tak semayang lagi. Waktu tu frah dengan makwa. Tapi sekarang dah dapat bawa baru, datang dia. Maknanya orang datang macam-macam pelbagai motivasi. Jadi kita jangan terus jangan kita terlampau. Orang datang, kadang-kadang orang tu datang paling tahu masjid pakai seluar. Kadang-kadang baju ada gambar. Kita jangan terus pandai. Kita permudahkanlah. Kita jangan bikin orang lari. Kita kena pandai tengok keadaan. Biar benda mudah ini. Jadi bila orang tengok kita mudah kan tuan, jadi dia pun tertarik dengan agama kita. Jadi sebab tu saya kata pada tuan, kesimpulannya agama Islam satu cara Islam cara yang mudah. Dia tak ada yang susah. Dia ibadah dia semua ibadah yang kita boleh buat. Dia tak adalah dalam Islam ni yang kita tak boleh mampu buat. Itulah yang kita dapat sampaikan pada malam ini. InsyaAllah kita akan teruskan nanti pengajian kita dalam yang kelima nanti. Kita kembali kepada tajuk yang seterusnya yang tadi as-sawabiq wa taghayyur, benda yang tak, benda yang berubah. Ini pun kita kena faham insya-Allah. Haraplah kita kekalkan lah. Kalau mereka datang kali pertama ni, kalau boleh kali yang datang kita datang lagi supaya kita terus dapat. Sebab kita kena faham agama kita ni. Kalau kita tak faham, saya boleh kena faham kan. Kalau kita dah faham, kita cuba gunakan ilmu-ilmu yang kita bukan saja saya kuliah saya lah, sesiapa pun, supaya kita boleh jadi da'i. Kita juga menyampaikan Islam kepada orang lain dengan tasawur yang betul.
bukan dengan tasawur yang salah. InsyaAllah. Aku lupa minta. Wassalamualaikum. Ada soalan tak? Jangan kali ya. Tadi saya kata dia. Dia baca hadis tadi tu lah. Banyak soal. Tak apa, saya buka kalau ada soalan. Mungkin ada yang tak mau menjelas ke. Saya bukan ustaz. Saya cuma menyampaikan apa yang saya baca. Lastu ustaz dan saya bukan ustaz. Jadi saya kata jangan saya bukan ustaz, baik ustaz. Jadi salah. Okey, kalau ada soalan kita lakukan.